Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Abdul Fattah bin Muhammad Rahmat, berambang matrik A181584 bersama rakan saya Muhammad Al-Muiz Fadullah bin Ma'ayub, berambang matrik A182135, dan yang dihormati pensyarah Dr. Ahmad Dahlan bin Saleh. Dan pada hari ini kami ingin membincangkan tajuk konsep jenayah buruh menurut Fiqh Jenayah di bawah subjek PPSU 3143 Fiqh Jenayah. Saya mulakan pembentangan dengan penerangan takrif. Jadi takrif buruh ini adalah dari segi bahasa menuntut sesuatu perkara yang dilarang menurut syarak dengan melibatkan kezaliman dan penindasan. Namun dari segi istilah pula, ia adalah pengertian bagi al-buruh tidak tertakluk pada satu-satu makna secara mutlak. Para ulama mu'tabar dan pakar pemikir Islam mempunyai istilah yang pelbagai dalam mentakrifkannya. Antaranya, menurut mazhab Hanafi, al-baghyu adalah pemberontakan terhadap pihak kerajaan dengan cara yang tidak benar. Yang kedua adalah menurut mazhab Hanbali. Mereka tidak taatkan pihak pemerintah dan mengambil tingkah menggulingkannya. Mereka ini ada mempunyai hujah syarak dalam melakukan perkara itu. Mereka juga mempunyai kekuatan seperti mempunyai senjata atau tentera dalam pemberontakan tersebut. Yang ketiga, iaitu menurut mazhab Syafi'i, ialah pemberontakan yang dilakukan oleh orang Islam dengan meninggalkan ketaatan kepada pihak pemerintah atau menahan sesuatu hak pemerintah dari sampai kepadanya. Dan terakhir sekali adalah mengikut mazhab Maliki, iaitu enggan mentaati pemerintah yang telah dilantik oleh orang ramai walaupun dalam perkara-perkara yang tidak maksiat. Namun begitu, takrif al-buruh menurut sebahagian ulama kontemporari, yang menurut Dr. Abdul Qadir Audah, dia menakrifkan al-buruh sebagai penentangan terhadap pemerintah dengan menggunakan kekerasan. Seterusnya, kita pergi kepada dalil. Berdasarkan syarak mengenai buruh adalah bersandarkan kepada firman Allah daripada surah Hujurat ayat 9. Dan yang maksudnya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat inaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat inaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu kembali kepada Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Walaupun ayat ini menunjukkan tuntutan perdamaian, ia juga memberi mafhum yang disepakati secara ijma' bahawa jika terdapat sekumpulan yang menentang pemimpin pertama, maka kumpulan tersebut perlulah diperangi. Dalam membincangkan hal ini, Al-Imam Asy-Syafi'i mengisyaratkan bahawa mendapat peraman mengenai hal ini daripada sirah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah memerangi kaum musyrikin Mekah, Abu Bakar memerangi golongan murtad, dan Sayyidina Ali memerangi golongan pemberontak. Seterusnya, dalil daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih fa innahu laysa ahadun minan nas kharaja minas sultan shibran famata alaihi illa mata maitatan jahiliyah. Maksudnya, sesiapa yang tidak menyukai pemimpinnya pada satu hal, maka hendaklah dirinya bersabar. Sesungguhnya tidak ada seseorang yang keluar sejengkal daripada kekuasaan kemudian dirinya mati, kecuali dirinya mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi berdasarkan dalil ini jelas menyatakan bahawa sifat ataupun perbuatan memberontak ataupun pemberontakan ini amatlah dicela dalam Islam. Seterusnya adalah syarat buruh, iaitu syarat penentuan sebagai buruh. Menurut Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan bahawa seseorang atau segolongan dianggap berpaling daripada pemimpin atau dengan kata mudahnya iaitu buruh, boleh diperangi dengan beberapa syarat. Yang pertama, kumpulan pemberontak mempunyai kekuatan dan ketahanan yang tersendiri, sama ada disebabkan oleh jumlah yang ramai atau keupayaan mereka walaupun hanya memiliki kubu
yang boleh digunakan untuk menentang pemerintah. Jadi, untuk itu, usaha mengembalikan ketaatan mereka memerlukan perbelanjaan, harta dan pengumpulan tentera. Penentangan tanpa kekuatan seperti penentangan dengan jumlah kecil atau bersendirian atau keadaan yang memudahkan untuk mengalahkan dan menangkap mereka, maka ia termasuk sebagai buruh, menurut Al-Khatib Asy-Syarbini. Seterusnya, syarat yang kedua ialah pemberontakan dilakukan mempunyai takwil tafsiran dan alasan yang untuk menjatuhkan pemimpin serta iktikad dalam hati bahawa harus menentang pemimpin tersebut. Yang ini sebagaimana semasa perang zaman Saidina Abu Bakar dan Ali, Yusru yang menentang pemimpin namun percaya apa dilakukannya salah dan haram dan tiada kemahuan dalam hatinya menentang pemimpin, sama ada mungkin kerana mengikut-ikut atau dipaksa orang lain, maka ia tidak boleh dijatuhkan hukuman buruh, yakni diperangi. Namun boleh dikenakan hukuman-hukuman lain secara takzir yang lebih ringan. Disyaratkan juga etikad tersebut adalah fasad dan bertentangan dengan undang-undang serta berterusan dan tidak terpotong kefasadannya yang boleh dianggap sebagai penentangan jelas dan diyakini. Namun, jika menentang tanpa tafsiran dan alasan seperti enggan menunaikan hak syarak, seperti enggan membayar zakat dan sebagainya, kerana keengganan dan bukan kerana percaya zakat tidak wajib diberi, maka ia tidak boleh dianggap buruh melainkan boleh dikenakan hukuman lain. Seterusnya, kita pergi kepada syarat yang ketiga, iaitu penentangan tersebut adalah tersusun rapi dengan adanya seorang yang diikuti atau pemimpin yang berpengaruh yang dapat mengumpulkan kekuatan bagi melaksanakan kekerasan. Walaupun tiada pemimpin rasmi dilantik bagi menyebarkan propaganda, namun kekuatan dalam mengumpul dan menyatukan pandangan mereka untuk menentang kerajaan sekurang-kurangnya mesti daripada seseorang yang menjadi ikutan. Seterusnya, pergi kepada syarat yang keempat, iaitu terdapat pandangan bahawa perlu mempunyai pemimpin yang dilantik yang memimpin secara tersusun. Namun, melalui syarat ini, ada pandangan paling sahih menurut mazhab Syafi'i ialah cukup sekadar seorang ikutan yang mempengaruhi mereka dan tidak perlu kepada pemimpin tertentu secara hierarki dan organisasi sebagaimana Saidina Ali memerangi pemberontak dalam perang Jamal dan Siffin sebelum pemimpin mereka dilantik. Dan antara syarat yang terakhir ialah syarat tambahan menurut Al-Khatib Asy-Syarbini. Beliau menyatakan bahawa perlu ada wujudnya tempat bagi perkumpulan atau perhimpunan para penentang, sama ada negeri, kampung atau kawasan tertentu bagi kekuatan. Jadi kesimpulan daripada syarat-syarat ini, ketiga syarat yang pertama iaitu kekuatan, takwil dan pemimpin merupakan syarat wajib untuk menentukan seseorang atau segolongan sebagai buruh. Sementara faktor-faktor lain boleh dianggap sebagai faktor ataupun sokongan tambahan bagi mengukuhkan penentuan untuk mensabitkan jenayah buruh ini. Jadi sekian itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Jadi itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.